Assalamualaikum semua. Hari ni Cik Mi nak tunjuk cara-cara buat nasi dagang. Nasi dagang ni sangat popular di Pantai Timur. Nasi dagang biasanya disediakan bersama lauk ikan air atau ikan tongkol. Nasi dagang Terengganu ni biasanya dibuat daripada campuran beras dan beras pulut dan dimasak bersama-sama santan kelapa. Okey, jom Cik Mi tunjukkan cara-caranya. Untuk masak nasi dagang ni, Cik Mi guna beras basmati yang dicampur dengan beras pulut. Sukatan beras, Cik Mi guna 5 cawan beras basmati campur dengan 1 cawan beras pulut. Kalau guna beras wangi, tak perlu lagi campur dengan beras pulut ya. Beras pulut, Cik Mi guna beras pulut susu. Kalau nak guna brand lain pun boleh. Mula-mula basuh beras bersih-bersih. Lepas basuh beras, rendam 2 atau 3 jam untuk lembutkan beras. Kemudian baru boleh dikukus. Sementara tu, Cik Mi sediakan 7 biji bawang, 2 ulas bawang putih, 1 inci halia dan 1 sudu halba untuk dimasukkan ke dalam nasi nanti. Santan pula kita sediakan dalam 2 cawan. Sekarang kita hiris halus-halus bawang, halia dan juga bawang putih tadi untuk dimasukkan ke dalam nasi lepas nasi dah masak nanti. Bahan-bahan dah siap hiris, kemudian kita campurkan semua ke dalam satu bekas saja. Santan ni Cik Mi sediakan 1 bekas santan cair dan 1 bekas santan pekat. Yang pekat ni untuk step last nanti kita masukkan ke dalam nasi. Beras yang direndam tadi kita masukkan dalam periuk kukus. Buat bulatan di tengah-tengah supaya wap tu naik dan beras kita masak dengan sekata. Kukus nasi dalam masa 20 minit. Tips bila kukus nasi ni, pastikan nasi betul-betul masak dan tak terasa mentah, baru boleh angkat dan letakkan santan. Nasi dah masak, tuang ke dalam bekas supaya mudah untuk kita gaulkan santan cair dan nasi. Tuangkan santan sikit demi sedikit dan kacau rata sehingga santan dan nasi tu sebati. Lagi satu tips elak beras ni patah ketika kita kacau. Cara kacau dia, ambil dari bawah ke atas. Baru beras tu cantik dan tak patah. Santan pun dah sekata dengan nasi tadi. Kemudian kita kukus balik dalam pengukus. Ikut je step yang pertama tadi. Masukkan ke dalam periuk pengukus dan buat lubang di tengah-tengah supaya wap naik dan nasi masak dengan sempurna. Nasi dah siap kukus. Tengok tu beras dia cantik, berkilat dan tak patah pun. Untuk step yang last ni, Cik Mi masukkan bahan-bahan yang kita hiris tadi, halia, bawang putih dan juga bawang merah dan juga halba. Lepas tu kita kacau rata. Jangan lupa masukkan juga santan yang pekat untuk last step kita kukus nasi ni. Dah masukkan semua bahan, kita gaul rata. Gaul dari bawah ke atas supaya nasi tak patah dan hancur. Bila dah sekata semua, bolehlah masukkan ke dalam pengukus semula dan ikut je step yang pertama dan kedua tadi. Dah masuk ke dalam pengukus, buat lubang di tengah-tengah supaya wap naik dan nasi masak dengan sempurna. Kukus nasi antara 10 hingga 15 minit lagi. Okey, nasi kita dah siap. Tengok tu cantiknya beras dia, berkilat, nampak lembut, rasanya mesti sedap. Sekarang Cik Mi nak tunjukkan cara masak gulai ikan tongkol ataupun ikan air. Jom kita start. Untuk pilih ikan tongkol, pilih ikan tongkol yang ada jalu-jalu badan macam ni. Barulah ikan kita tu sedap dan tak keras bila masak. Cik Mi potong ikan tongkol ni sekeping-sekeping macam ni. Jangan terlalu nipis, takut ikan hancur. Dan jangan terlalu tebal, sederhana saja. Mula-mula kita rebus dulu ikan ni, masukkan garam, asam keping dan sedikit air serta serbuk kunyit. Dan kita rebus sehingga ikan ni masak. Ikan rebusan kita dah mendidih, dah masak, dah boleh tutup api. Ni hasil ikan yang kita rebus tadi. Air dia jangan buang sebab kita nak guna kejap lagi. Jadi ikan ni kita ketepikan dulu. Bahan-bahan untuk masak gulai ikan, Cik Mi sediakan 1 kotak santan, 1 bekas kecil kerisik. Yang ni Cik Mi beli je, nak buat pun boleh. 2 sudu makan cili kisar, 3 sudu makan serbuk ketumbar, 2 sudu makan serbuk jintan manis. Bahan yang perlu di blend 10 hingga 12 biji bawang merah,
2 biji bawang putih, 1 inci halia, 1 inci lengkuas dan juga 1 inci kunyit hidup. Cik Mi guna sekeping gula Melaka ataupun nisir dan 1 inci kulit kayu manis. Sebut jintan manis, Cik Mi guna brand Ala Gapas. Dan untuk sebut ketumbar, Cik Mi guna brand Babas je. Nak guna brand lain pun boleh ya. Mula-mula kita hiris bawang merah, bawang putih, kunyit, halia dan juga lengkuas untuk di blend. Masukkan sedikit air untuk mudahkan proses blend dan bahan-bahan ini semua sehingga betul-betul hancur. Bahan-bahan yang di blend tadi dah siap, dah betul-betul hancur. Sekarang kita boleh start masak santan. Masukkan santan dan kita kacau sehingga santan tu agak pecah minyak sedikit. Pastikan santannya selalu dikacau supaya dia tak berketul-ketul. Bila santan dah mendidih dan agak pecah minyak, masukkan bahan-bahan yang di blend tadi. Kacau bahan-bahan tersebut biar sebati dengan santan. Dah sebati, masukkan cili kisar. Kemudian kita kacau lagi. Biar cili tu betul-betul sebati dalam kuah santan. Bila cili dah sebati, masukkan sebut ketumbar. Kacau sehingga sebut ketumbar betul-betul larut di dalam kuah santan. Bila dah larut, dah sebati, masukkan sebut jintan manis. Bila sebut jintan manis dah larut, boleh masukkan kulit kayu manis. Lepas tu masukkan krisip kelapa. Masukkan semua. Lepas tu kita kacau lagi kuah kita sampai krisip betul-betul sebati. Lepas tu masukkan sekeping gula Melaka. Kacau sehingga gula Melaka tu betul-betul hancur. Kuah pun dah nampak pekat. Sekarang boleh masukkan cili padi. Cili padi ni tak perlu potong, masuk je sebiji-sebiji macam tu. Masukkan cili, kita kacau lagi. Kalau kuah agak pekat, tambah sedikit air. Kemudian masukkan garam dan gula secukup rasa. Masukkan 1 sudu teh halba. Kuah dah mendidih, sekarang kita masukkan air rebusan ikan tadi. Masukkan kuah perlahan-lahan sambil kacau. Dah sebati, masukkan ikan yang direbus tadi. Masukkan ikan perlahan-lahan ke dalam periuk. Kacau sikit-sikit je supaya ikan tak hancur. Sekarang kita tunggu kuah mendidih, barulah kita boleh tutup api. Gulai ni lebih sedap jika dibuat lebih awal. Nak makan untuk sarapan, gulai boleh dibuat malamnya. Keesokan harinya, gulai yang nanti lebih enak dan wangi serta cantik naik minyaknya. Sekarang Cik Mi nak tunjuk cara-cara buat acar timun. Memang tak lengkap kalau tak ada acar timun ni. Jom Cik Mi tunjukkan cara-caranya. Cik Mi sediakan 1 batang karot, 3 biji timun dan sebiji lada hidup. Timun batang ni Cik Mi potong panjang-panjang macam ni. Kalau nak potong bulat-bulat pun boleh. Tapi Cik Mi lagi suka potong panjang-panjang macam ni lah. Ikut kreativiti masing-masing. Dah siap potong timun, kita potong carrot. Carrot pun Cik Mi potong panjang-panjang. Sama macam timun tadi. Dah siap kita potong 2 bahan ni, kita potong pula cili. Cili ni Cik Mi potong bulat-bulat tapi halus-halus. Dah siap 3 bahan ni, kita potong bawang pula, potong nipis-nipis je. Bawang ni kita potong halus-halus, kalau tebal-tebal tak sedap nanti. Dah campur semua bahan, kita masukkan garam dan gula secukup rasa. Lebihkan sedikit gula baru rasa sedap acar timun ni. Kemudian kita masukkan cuka. Makcik Cik Mi guna cuka ni, kalau nak guna cuka lain pun boleh ya.
Cuka ni penambah rasa masam untuk acar timun kita, barulah sedap makan dengan nasi nanti. Lepas tu kita gaul-gaul sehingga garam, gula dan cuka itu sebati. Kemudian bolehlah rasa kalau yang mana kurang tu bolehlah tambah gula, garam ataupun cuka. Okey, dah siap acar kita. Sekarang jom kita hidang. Okey, cara hidang dia, mula letakkan nasi, kemudian sekeping ikan bersama dengan lada. Letak kuah lebih sikit barulah sedap. Lepas tu letak acar di tepi. Okey, dah siap nasi dakan Terengganu kita. Mudah je kan? Korang pun boleh cuba buat. Ikut je step-step yang Cik Min bagi, confirm menjadi. Memang tak cukup kalau makan sepinggan. Selamat mencuba. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.